Adapun surat Ali Imran, namanya Ali Imran, keluarga Imran. Nama surat itu sudah mempunyai makna tersendiri. Kenapa surat itu diberi nama surat Ali Imran? Secara khasnya sebagaimana saya katakan bahwasanya surat Ali Imran turun disebabkan oleh kerana delegasi daripada kaum Kristian berasal daripada Najran, berhampiran dengan Yaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kemudian mengajak berdebat ataupun memperbincangkan ataupun mempertikaikan tentang isu Nabi Isa alaihi salam. Mereka menanyakan, apa pasal kamu nak cerita tentang Isa? Siapa kamu nak cerita tentang Isa? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kena agama yang kamu bawa dengan agama yang kami yakini sehingga kamu ceritakan tentang Isa berbeza dengan seperti mana yang kami yakini? yakni mereka meyakini Isa sebagai Tuhan. Sementara Al-Quranul Karim menceritakan tentang Nabi Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam ciptaannya umpama Adam. Macam mana umpama Adam? Diciptakan oleh Allah daripada tanah, dah sempurna bentuknya, tangan, kaki, semua, kepala, tubuh, badan dah lengkap. Allah berfirman, kun fayakun. Jadilah, maka dia jadi. Dia jadi dari bentuk wujud yang berbeza sama sekali daripada bentuk original. Unsur asalnya kepada batu, kepada tanah itu dibentuk wujud manusia. Kita pun tak boleh nak kita buat patung manusia daripada tanah, kita nak kata berubahlah jadi manusia, tak akan berubah, kekal dia akan menjadi tanah. Tapi bila mana Allah menyuruh kepada Adam daripada unsur tanah yang tak boleh berbuat apapun juga, bahkan tak ada nilainya kecuali tanah sahaja, menjadi seorang manusia yang mempunyai akal fikiran, punya idrak, punya perasaan, punya penilaian kepada sesuatu, dapat menilai apa saja disentuh yang ada di hadapannya. Perubahan daripada tanah kepada bentuk wujud manusia adalah perubahan yang amat istimewa. Demikian juga yang berlaku kepada Isa. Kalau Adam, dia sebetulnya lebih hebat berbanding dari bentuk ciptaannya, jauh lebih hebat daripada Isa alaihissalam. Sebab Isa diciptakan oleh Allah, ada manusianya, ada seorang wanita, ibu, Siti Maryam. Prosesnya itu dalam rahim Siti Maryam, seperti mana perkara berlaku kepada manusia, proses ciptaannya janin daripada rahim seorang ibu. Tapi daripada tanah menjadi manusia itu yang luar biasa. Bahkan tak ada ibu, tak ada pun ayah, tak ada sesiapa pun Nabi Adam alaihissalam. Apa yang menyebabkan perubahan Adam berubah? Kalimat Allah, kun fayakun. Demikian yang berlaku kepada Isa. Fa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah disampaikan kepada Siti Maryam. Kalimat apa yang Allah sampaikan kepada Siti Maryam? Kalimat yang sama disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk berubah daripada tanah menjadi insan. Kun fayakun. Demikian juga Isa di dalam perut Nabi di dalam perut Siti Maryam, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini keyakinan kita sebagai orang Islam. Maka kaum Kristen mempertikaikan, kalau begitu siapa abahnya Isa? Nabi jelaskan, ini Adam diciptakan tak ada abah, tak ada mak, tapi namanya pun manusia. Kenapa tak mau katakan Adam itu Tuhan yang lebih hebat daripada Isa alaihissalam, daripada unsur ciptaannya? Kalau kamu pertikaikan siapa abahnya Nabi Isa alaihissalam, kalau begitu Nabi Adam bapak emaknya tak ada.
Mana yang lebih hebat antara Adam dengan Nabi Isa dari segi ciptaannya? Kenapa kamu kata Isa anak Tuhan, Adam bukan dikatakan anak Tuhan? Tak boleh jawab dah mereka. Maka dalam hal ini mereka diajak masuk Islam oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, kami pun dah Islam. Kata Nabi SAW, kamu berdusta. Dusta kamu mengaku diri kamu Islam disebabkan kamu mendakwa Isa anak kepada Tuhan yang kau sembah. Kamu mendakwa bahwasanya ini disalib. Kamu mendakwa kamu membenarkan untuk memakan daging babi wal iyadu billah. Maka itu semua adalah bukan merupakan ajaran daripada Islam. Maka dihujjah lagi, dia balas oleh Nabi SAW. Last sekali mereka dah tak boleh bercakap setelah diberikan beberapa perumpamaan oleh Nabi SAW. Maka mereka mencabar kepada Nabi untuk mubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah adalah mengajak orang lain, mencabar orang lain supaya meminta laknat dari Allah kepada sesiapa yang berdusta. Ini namanya mubahalah. Maka kata mereka ketika mengajak begitu, Nabi cabar, ya khair, jom esok kita jumpa. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Jom kita panggil kita punya family. Awak panggil awak punya family. Saya panggil diri saya, kata Nabi SAW. Dipanggil dirinya dengan Sayyidina Ali. Abna'ana wa abna'akum. Anak-anak kami kami panggil, anak-anak pun kamu pun panggil. Dia panggil Al-Hasan wal Husain. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Kami akan panggil perempuan-perempuan kami dan kamu panggil juga perempuan-perempuan kamu. Maka dipanggil Siti Fatimah oleh Nabi, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan demikian. Dah lengkap semua, baginda Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Al-Hasan wal Husain, family. Panggil sana semua. Family juga. Kemudian nabtahil, jom kita minta doa kepada Allah. Fanaj'al la'natullah, dan kita minta agar supaya laknat Allah 'alal kadzibin, kepada orang berdusta di antara kami dan kamu. Malam mereka berbincang, jangan, kalau dia Nabi betul laknat kena kepada kita, maka kita tak ada dzurriyyah sepanjang hidup. Sebab kalau kena laknat maka tak akan ada dzurriyyah kepada mereka. Sebab dah kena laknat, maka mereka tak jadi cabut, mereka tak jumpa dengan Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya mereka menyadari kalau mereka adalah berdusta. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Jom kita minta semoga Allah laknat kepada orang yang berdusta. Kalau mereka berani, mereka tak berdusta, mereka akan datang jumpa dengan Nabi. Tapi karena mereka sedar kalau mereka berdusta, mereka tak nak jumpa dengan Nabi SAW. Takut terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah, kalau mereka keluar dan ada berlaku mubahalah, akan ada hujan api daripada Allah untuk kena kepada mereka. Hakada. Ini kaum Kristian Najran yang datang kepada Nabi SAW. Idzan, kenapa diberi nama surat Ali Imran? Disebabkan oleh kerana yang diceritakan di sini adalah bukan hanya tentang Isa alaihissalam, tapi family Isa. Kamu pertikaikan tentang masalah Isa alaihissalam, aku akan ceritakan kepada kamu dalam surat yang aku turunkan kepada Nabi yang aku utus, Muhammad Rasulullah SAW. Kisah bukan hanya Isa, ibunya, datuknya, termasuk aku ceritakan kepada insan ini, supaya kamu tahu yang kamu tahu tentang kisah orang yang kamu dakwa sebagai Tuhan, aku ceritakan sebenarnya kepada orang ini lagi lebih detail. Allah tidak ceritakan masalah Yesus saja atau masalah Isa alaihissalam. Diceritakan siapa emaknya, siapa datuknya, apa yang berlaku sejarah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sebabnya datuknya atau neneknya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin menceritakan akidah kaum Kristen,
Allah ceritakan bagaimana kesan nazar, niat seorang wanita yang menginginkan dzurriyyah, yang dzurriyyahnya itu diinginkan untuk menjadi orang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam surat Ali Imran. Kenapa diberi nama surat Ali Imran? Karena dikisahkan di situ kisah Ali Imran, keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Istri kepada Imran, ibu kepada Siti Maryam. Apa yang berlaku kepada ibu Siti Maryam? Qalat rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernadar kepada Engkau. Janin yang aku kandung ini, aku inginkan dia menjadi seorang muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar itu orang yang berkhidmat di rumah Allah, di Baitul Maqdis. Itu namanya muharrar. Dalam syariat dahulu, orang yang berkhidmat di rumah Allah itu laki-laki. Seorang ibu mengimpikan anak berkhidmat di rumah Allah. Zaman kita sekarang nak cari orang kerja di masjid susah. Digaji kerja di rumah Allah, dibagi duit, susah tak nak. Ibu Siti Maryam yang dengannya menjadi sebab lahirnya Ruh Allah Isa ibn Maryam, cita-citanya punya anak supaya berkhidmat di rumah Allah. Zaman sudah berubah. Kenapa dia punya cita-cita anaknya berkhidmat di rumah Allah? Karena tahu nilainya kedudukan orang berkhidmat di rumah Allah itu apa. Zaman kita sekarang dipandang, tuan imam je, tukang bersih masjid je, tukang kasih padam lampu je. Jangan tengok tukang padam lampu, tukang bersih Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, terima aku punya nazar, terima aku punya harapan. Janin ini ibu, kaum ibu kalau hamil tanam niat-niat yang baik. Nak jadi anaknya seorang yang hafizah, nak jadi orang yang alim, nak jadi orang yang berguna. Aku nak anak yang handsome. Tak apa anak handsome yang cantik, tambahkan niat-niat yang baik yang lain. Aku biasanya kalau orang hamil baca surat Yusuf. Tak salah nak supaya anak handsome ke tak apa, tak jadi masalah, tapi jamalul akhlaq, jamalul qalb. Handsome-nya hati, handsome-nya otak itu lebih penting. Tak apa nak handsome muka, tak apa, tapi jangan terhad kepada handsome muka sahaja. Nak baca surat Yusuf bukan supaya hanya mendapat handsome-nya seperti Yusuf alaihissalam, tapi minta handsome hati, minta handsome pemikiran, minta jamalul akhlak, handsome akhlak. Tak apa, minta itu. Faham tu? Kesan niat seorang ibu bila mana hamil. Tengok kisah ibu kepada Siti Maryam. Fataqabbal minni, ya Allah, terima aku punya nazar. Falamma wada'atha, maka ketika ibu Siti Maryam melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan bayi perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah pun Maha mengetahui apa dilahirkan olehnya. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku bagi nama anak perempuanku ini Maryam. Wa inni u'iduha, saya ibunya berlindung kepada Allah untuknya. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Diterima oleh Allah nazarnya. Dia mengatakan, ya Allah, bayi yang kau lahirkan ini perempuan, aku nak bayi laki-laki, karena yang berkhidmat di rumahmu itu adalah orang laki-laki. Sementara bayi yang aku nadarkan nak berkhidmat di rumahmu bayi perempuan, macam mana? Tak apa, wa inni samaituha Maryam. Aku tak boleh kesampaian
untuk menjadikan bayi yang aku lahirkan laki-laki supaya berkhidmat di rumahmu. Walaupun tak kesampaian, tapi namanya aku bagi sesuai dengan nadarku. Bagi nama siapa? Maryam. Apa itu Maryam? Yang berkhidmat di rumah Allah. Walaupun perempuan. Hakadha ibu yang bijaksana, ibunya cerdik, clever. Nak anaknya menjadi orang yang hampir dengan Allah. Di rumah Allah. Faham dong? Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha. Syuf, doa ibu kepada untuk anaknya. Wa inni u'idzuha. Saya berlindung kepadamu untuknya, untuk anak perempuanku nih. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Dia minta doa bukan untuk dirinya dan untuk anaknya saja, keturunannya juga didoakan. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan. Kata baginda Rasulullah, tak ada bayi yang dilahirkan kecuali mendapat cubitan daripada syaitan, kecuali Maryam dan anaknya. Tak didekati oleh syaitan. Pasal apa? Pasal ibu yang clever tadi. Ibunya pandai. Ibunya nak yang terbaik untuk anaknya. Sehingga masa hamil dijaga, masa melahirkan didoakan. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Diterima nadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ambataha nabatan hasanan. Dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dijaga oleh Nabi Zakaria, dibela oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk dalam mihrab Siti Maryam, ada makanan di dalamnya, padahal tak ada orang hantar. Nak dikatakan orang hantar itu makanan keluar, tak ada. Pokoknya tak berbuah. Di dalam bilik Maryam boleh ada. Nabi Zakaria bertanya, macam mana kamu boleh dapat makanan ini? Anaknya orang clever juga. Halat huwa min indillah, Allah yang bagi. Dia dari kecil ditanamkan ma'ani iman, thiqah billah, yakin dengan Allah. Tak keluar daripada bilik dapat makanan. Bukan hal yang pelik bagi Maryam sebab dia menyembah kepada zat yang maha berkuasa, yang tidak terhad kepada apa-apa kekuasaannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria tengok apa yang berlaku kepada Maryam. Makanan boleh ada, dia tak keluar, tak bekerja. Kalau nak dikatakan orang hantar pun juga kepada dia, maka makanan yang ada dalam tu kat luar tak ada. Macam mana makanan di luar tak ada boleh ada dalam bilik Maryam? Bermakna yang memberi itu mampu untuk mengadakan yang tiada, menjadikan perkara yang mustahil itu untuk tidak mustahil. Di situ Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya Engkau beri kepada aku dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah yang baik, yang saleh. Aku dah sekian lama menikah, tak ada dzurriyyah, isteri aku akhir, tak boleh melahirkan. Umur aku dah 99 tahun atau 90 tahun lebih, tak ada peluang untuk boleh lagi melahirkan. Ini hukum manusia, hukum Engkau di luar hukum manusia. Aku minta kepada Engkau dzurriyyah dalam ketidakupayaan aku untuk melahirkan, dengan keupayaan Engkau untuk memberi. Diberi oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah bagi kabar gembira kepada kamu wahai Zakaria dengan anak namanya Yahya, diberi nama yang bagi nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi Zakaria dapat dzurriyyah? Sebab Siti Maryam. Siapa Siti Maryam yang boleh menjadi sebab menjadi Maryam? Ibunya. Hakadha, ibu yang clever, ibu yang bijak, tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Idzan kisah daripada Siti Maryam yang pada akhirnya ada dzurriyyah Isa alaihi salam yang digelari dengan Ruh Allah, anak yang lahir tanpa tanpa ayah, semuanya adalah berkat daripada seorang ibu. Idzan datuknya Nabi Isa yang diaku sebagai Tuhan oleh kaum Kristian, Allah ceritakan asal mula Nabi Isa menjadi hebat itu pasal siapa? Pasal Ali Imran, keluarga Imran. Maka diberi nama surat ini surat Ali Imran. Diceritakan asal usulnya, nasabnya diceritakan dulu oleh Allah sebelum diceritakan siapa itu Isa. Sehingga nama suratnya diberi nama surat Ali Imran.
supaya tahu orang yang membaca surat Ali Imran bagaimana untuk membina keluarga, macam mana keluarga Ali Imran. Ali keluarga, Imran keluarga Imran. Pasal apa surat yang 80 ayat lebih itu diceritakan oleh Allah diberi nama surat Ali Imran, keluarga Imran, supaya kita punya keluarga meniru keluarga Imran. Jadi suami seperti Imran, jadi istri seperti istrinya Imran, jadi anak seperti Siti Maryam, menjadi orang yang mutabattil dalam ibadah seperti Isa alaihissalam. Keluarga yang penuh dengan barakah. Fahimtum? Dan surat Ali Imran, kenapa diberi nama surat Ali Imran? Karena di dalamnya menceritakan tentang kehebatan sebuah keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga munasabahnya adalah disebabkan oleh karena ingin menjawab kepada kaum Kristen Najran yang menjadi sebab turunnya surat ini untuk menegur kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan siapakah Isa yang diakui oleh mereka sebagai Tuhan. Allah ceritakan asal usulnya bermula daripada keluarga Isa ibn Maryam, yaitu Ali Imran.